surah An-Nur ni nama dia, makna dianya An-Nur dalam bahasa Arab. Bahasa kita Melayu maknanya cahaya. Dan surah An-Nur ini terletak nombor surahnya surah yang ke-24. Di belakang surah Al-Mu'minun. Belakang surah Al-Mu'minun. Jadi surah ni nama An-Nur tu diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dia panggil tauqifi. Tauqif ni benda yang muktamad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada dua istilah, satunya taufiqi, yang kedua tauqifi. Taufiq ni maknanya pandangan manusia, pandangan sahabat dan sebagainya. Itu taufiq, pandangan kita pun taufiq juga. Satu lagi tauqif. Tauqif ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tulisan ayat Al-Quran. Tulisan dia tu. Tulisan ayat Quran nak ejo guano tu tauqif. Ayat ni nak duduk mana, surah ni nak duduk mana, Al-Fatihah duduk mula-mula, lepas tu Al-Baqarah, tu tauqif. Tauqifi nama dia dah. Adalah arahan, adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi Muhammad bila turunnya satu-satu ayat, maka dia perintah sahabat-sahabat dia supaya letak ayat ni di depan ayat tu, di belakang ayat tu. Jelas? Tak jelas. Jadi contoh tulisannya tulisan Bismillah, ba sin mim. Bismillah. Kalau di sana dalam surah Al-Alaq kita akan bertemu dengan Bismi Rabbika. Kalau ikut bunyi serupa itu, Bismillah, Bismi Rabbika. Ambil Bismi je. Bismillah, Bismi Rabbika. Tapi kalau tengok pada tulisan dia berbeza. Tulisan Bismillah ba sin mim. Tulisan Bismi Rabbika ba hamzah wasal alif lah, sin mim. Sebenarnya dua-dua tu ada hamzah wasal semua tu sebab ismu belaka datang didahului oleh haraf jar. Tetapi dieja Bismillah macam itu dan Bismi Rabbika macam itu adalah namanya nizam tauqifi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi kalau letak bagi bawah sin dia letak tanda bulat tu tanda mati. Bagi bawah tu kasrah tu tanda bawah, fathah tu tanda atas, tasydid tu buat huruf sin, separuh huruf sin tu tasydid kan. Tasydid tu tu tanda-tanda tu tanda baru itu. Tanda wakaf, ada wakaf tandanya jim iaitu wakaf jaiz, ada wakaf tandanya mim. Ada? Pas ada bagi dua kalau izharnya tak selari, kalau ikhfa'nya selari. Itu semua tu dia panggil taufiqi, tidak tauqifi. Zaman Nabi tak ada belaka bagi tu. Titik pun tak ada. Titik nun, titik ba, titik ta, titik tha tak ada. Itu lagi tu ya. Tarik. Tapi orang Arab oleh kerana jiwa bahasa dia tu kuat, dia faham bahasa dia tu, tengok pun erti baca dah. Kita ni kalau tak letak bagi ba, ta, sa, tukar fa dengan qaf tukar, ada ni. Nun hak mana sa, nun mana pa tak tahu. Tapi oleh kerana letak titik pas berbaris pula, jadi kita boleh baca Al-Quran. Zaman Nabi dulu tak ada baris, tak ada titik pun. Tak ada baris, tak ada titik. Yang ada tulisan je. Bentuk tulisan tu namanya tauqifi. Baris, tanda baca, titik semua tu namanya taufiqi daripada pandangan sahabat. Maka diletak dan pandangan tersebut diperkatakan oleh para sahabat bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya taufiq. Jadi nama surah ni surah An-Nur adalah dinamakan secara tauqifi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi surah An-Nur ni nama dia satu je. Tidak ada dua tiga. Kalau surah-surah lain mungkin ada banyak nama. Contohnya Al-Fatihah banyak nama. Fatihatul Kitab, banyak nama. Sab'ul Mathani, nama surah Al-Fatihah. Begitulah surah-surah yang lain. Contohnya surah Al-Insan, nama lainnya surah Ad-Dahab. Ada tak? Tapi An-Nur ni ni nama dia. Dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tauqifi. Oleh kerana surah ni penting, apa yang dibincangkan dalam surah An-Nur ini penting, maka
dikatakan bahawa Sayyidina Umar pesan kepada umat Islam, termasuklah kita hari ini, khususnya para suami, sebut suami, pok kita lah ke, ada tak bini lagi, adik kamu dah bini dah tau. Maka ni dengar ni pesan ni Sayyidina Umar Al-Khattab kepada para suami tu lelaki lah, ketua keluarga. Dia pesan, dia kata, dah, kalau boleh para suami ni kena ajar setiap isteri-isterinya. Tengok disebut nama setiap isteri, maknanya kalau bini ramah kau, kalau bini seorang pun, maknanya setiap isteri ni kena ajar 3 surah. Pertamanya surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, yang ketiga surah Al-Ahzab. Dengar tu, surah An-Nisa, surah An-Nur, surah Al-Ahzab. Kerana ketiga-tiga ni kata dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ketiga-tiga surah ni amat penting bagi membina jati diri manusia. Ada kita suami, di rumah kita ada isteri, lepas tu ada anak-anak kita kan, kita didik isteri kita. Kadang-kadang kita duduk masjid, dengar kuliah, kita pergi hijau, kurang masa kita untuk tarbiyah anak-anak kita. Jadi isteri kita lah akan nanti menyampaikan ilmu ni kepada anak-anak kita. Hak mana kita dapat di masjid, kita bawa balik. Sekolah ni ke musim PKP ni, orang perempuan tak diizin lagi untuk pergi ke masjid. Jadi kita suami-suami ni lah, bila kita balik, kita menyampaikan apa yang kita dapat daripada perkongsian-perkongsian yang diberikan semasa kita hadir dalam sesi-sesi kuliah di masjid. Di antara pesanan Sayyidina Umar ni, maknanya kita kena ajar isteri kita ini 3 surah ni. Kalau tak mampu, suruh dia tengok video. Tengok video kalau kita maknanya suruh dia mengajikan nanti bila dapat keizinan dan sebagainya. Penting sebab surah 3 surah ni, terutama surah An-Nur, dia membincangkan banyak perkara tentang soal-soal dalam rumah tangga, soal-soal perhubungan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, macam-macam. Soal aspek dalam perkahwinan, cerainya, bersumpahnya, macam-macam kita akan jumpa nanti insya-Allah. Kemudian disebut juga bahawa surah An-Nur ini adalah salah satu daripada surah Madaniyah. Gapo pula Madaniyah, istilah biasa dengar dah Madaniyah. Lawan dia Makkiyah. Makkiyah ni surah-surah yang diturunkan di Mekah. Madaniyah ni surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Jadi penurunan Al-Quran ni, Quran turun kepada Nabi Muhammad dalam masa berapa tahun? Ingat, 23 tahun. Bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi, sebut tadi. Sehinggalah ayat dalam surah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum tu, tempoh dia 23 tahun. 23 tahun. Jadi berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 10 tahun. Jadi hak turun Mekah dia beri nama Makkiyah. Hak turun di Madinah diberi nama Madaniyah. Siapa bagi nama? Ni ulama ulumul Quran. Dia letak nama gitu. Zaman Nabi dia tak ada nama ni Madaniyah, Makkiyah tak ada. Cuma ulama ulumul Quran, gapo dia ulama ulumul Quran? Ada para cerdik pandai ahli Al-Quran, dia menamakan surah-surah yang diturunkan di Mekah sebagai Makkiyah, di Madinah sebagai Madaniyah. Jadi bila kita sebut surah Madaniyah ini, kita kena ingat ataupun kita kena perasan, kita kena tahu bahawa dalam surah tersebut banyak mengandungi hukum hakam. Sebab Nabi Muhammad di awal dakwah dia di Mekah, dia menekankan aspek apa dia? Aspek akidah, aspek ketuhanan, aspek jati diri kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Di Madinah dia tukar dah lah, muka ada KJL dah kan. Jadi aspek perundangan, aspek hukum hakam, dalam rumah tangga lagu mana nak buat, dalam masyarakat lagu mana nak jatuh hukum, ada ni. Bagaimana hukum yang melibatkan suami isteri, yang melibatkan anak-anak, yang melibatkan jiran-jiran, yang melibatkan orang ramai, yang melibatkan kenegaraan, yang melibatkan pemerintahan, yang melibatkan ekonomi dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam ni banyak turun di Madinah. Banyak turun di Madinah. Di antaranya adalah surah An-Nur ini yang dalamnya mengandungi banyak
hukum hakam juga turun di Madinah. Walau bagaimanapun, tak, bila nanti kita akan baca ayat yang pertama, disebut juga tentang akidah sikit sebanyak. Jadi sebenarnya hukum hakam itu apa dia? Apa itu hukum hakam? Undang-undang lah. Bahasa kita ni, bahasa kampung kita kan undang-undang. Lu. Kita kalau kita ingat zaman kita kecil-kecil mula pun kita nak main-main dengan apa-apa pun ada lu dia, ada undang-undang dia. Nak main dek cok ke, nak main bidah pagar ke, ada kan? Janji dulu. Janji dulu. Sini antara dia ni, antara kawan, antara demo. Tokelah Allah Ta'ala buat kita atas dunia. Nak menikah kahwin, nak cari makan, tak ada undang-undang ada. Jadi undang-undang ni penting. Ada akal manusia pun setara budak nak main pun kena ada undang-undang. Ndak kena taat kepada undang-undang. Kalau langgar undang-undang kira tak aci. Kau balik kawan kata dia. Pak kalau kita orang tua tak ada undang-undang, teruk pada budak Pak Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kita manusia ni ahsani taqwim. Hak baik sekali. Mesti ada undang-undang yang tertentu yang kita kena patuh. Jadi undang-undang ni kalau orang mengaji, dia tahu lah. Bila tak tahu, hidup dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana undang-undang ni kadang-kadang hak Allah, bukan hak kita. Hak Allah, ya Allah tetapkan, kita kena buat. Kalau tak buat berdosa. Contoh semaya. Hubungan suami isteri, nafkah suami, nafkah isteri. Ada? Nafkah suami tak ada. Nafkah kepada isteri, anak-anak. Hak tu wajib tu. Buat balik berah juga. Hasil daripada curi, pergi makan ke bini anak. Dia tidak sah nafkah. Sesak kita berhutang dengan bini kita. Dia mau kenyang atas dunia mula kan. Tak cakap tak habis berah dapur kan. Rupanya berah curi. Tu yang tak kira nafkah. Tak kira nafkah tak sah. Jadi sebab apa tak sah? Sebab itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari harta, nak urus harta, nak belanjakan harta mesti daripada jalan yang halal. Baru dia jadi sah. Baru dia jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak jadi ibadah, jadi apa dia? Lawan ibadah maksiat. Maksiat. Jadi dengan maksiat ni iman kita pun kau sehari kau kurang, kau sehari kau kurang. Tak? Sebab iman kita ni dia bertambah dengan ibadah, dia berkurang dengan maksiat. Jadi Allah Ta'ala ni dia buat kita, dia buat manusia, bahkan dia buat sekali alam ni dia tahu dah. Macam mana cara nak uruskan manusia, macam mana manusia nak uruskan manusia, macam mana manusia nak uruskan alam sekitar. Jadi dia buat undang-undang. Kalau tak ada undang-undang kat tu tahu dah lah, porok peranda lah hidup kita ni. Cumanya bila Allah Ta'ala buat makhluk, banyak makhluk dia hak lain-lain ni ikut undang-undang dia, melainkan jin dan manusia saja. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bagi nafsu dan bagi alat untuk memikir. Manusia Allah Ta'ala beri nafsu, beri alat untuk memikir. Hak lain, haiwan, gapo, lembu, kubaya, itik ada nafsu juga. Tak, tapi tak boleh memikir. Jadi bila tak boleh memikir tu tak kira taklif kau dia. Tapi dia tu ada zikir macam-macam sendiri-sendiri. Manusia ni Allah bagi memikir, boleh memikir mana nak ikut nafsu kau, nak ikut hak Allah Ta'ala kau. Oleh sebab itulah dia pecah dua manusia. Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Jadi kalau tak ada undang-undang, ramailah manusia ni zalim. Dia akan zalim pada diri dia sendiri. Bila dia dah zalim diri dia sendiri dia mulalah zalim kepada anak isteri dia tadi. Curi ni zalim diri sendirilah. Lepas tu dapat hasil tu zalim kepada anak isteri pula. Lepas tu kalau dalam konteks yang ramai, zalim kepada pimpinan, bawah pimpinan dia, masyarakat dia. Jadi masyarakat pun tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, akan meningkatlah jenayah dan sebagainya ni. Dan sebagainya. Ulama berpendapat dinamakan dengan an-nur, yakni cahaya, kerana jika difahami maksud surah ni, ia akan menyinari. Cahaya ni kan ia menyinari kan, dia suluh kehidupan manusia secara semua sekali. Ni kerana melalui surah ini dijelaskan hukum hakam dan ketinggian maruah manusia bermula dengan pembinaan rumah tangga Islam. Kita akan dengar lepas ni, kita akan tengok ayat demi ayat nak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga keturunan manusia. Berzinanya, hukuman li'annya, li'an ni bersumpah dah dan sebagainya. Menuduh perempuan berzina, ada hukum dah kau. Sebab apa tu? Nak jaga keturunan manusia supaya bersih. Keturunan manusia melalui nikah yang sah. Nikah yang bukan maknanya melalui as-safahah, melalui penzinaan, perbuatan yang keji yang tidak dipersetujui oleh naluri manusia itu sendiri. Kalau kita memikir
Zina ni manusia setuju ke tak? Tak setuju sebenarnya. Tak. Sebab apa? Sebab bila berzina akan mengandung. Bila mengandung masalah lah tu. Tapi anak siapa dia? Siapa dia nak jaga dia? Jadi rosak dia punya keturunan. Jadi masalah. Islam hadir menjamin. Islam ni dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zaman berzaman. Bila Allah buat manusia, maka dia buat agama manusia, iaitu agama Islam. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat, agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tidak ada 2-3 agama Allah Ta'ala dah. Syariat mungkin berbeza. Syariat Nabi Daud, syariat Nabi Musa berasaskan kitab Taurat. Syariat Nabi Isa berasaskan kitab Injil. Syariat Nabi Muhammad berasaskan kitab Al-Quran. Dan syariat Nabi Muhammad ni terguna pakai sampai hari kiamat lah. Tapi agama satu saja. Agama satu saja. Gapo dia syariat, gapo dia agama? Agama tu akidah. Ada syariat itu bagaimana merealisasi, menterjemahkan akidah tu. Nak semaya lagu mana, maknanya nak menikah kahwin lagu mana, nak berjual beli lagu mana, tu syariat nama dia. Itu berbeza-beza. Mengikut suhuf, mengikut kitab masing-masing diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mengikut syariat Nabi Adam, adik-beradik menikah. Nak nikah dengan siapa lagi? Tak nikah adik-beradik anak-anak dia sendiri. Ada. Begitulah. Maknanya Islam ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi syariat-syariat, undang-undang untuk jaga 5 perkara penting. Dipanggil ad-daruriyatul khams. Nak jaga nyawa manusia, nak jaga agama manusia, nak jaga keturunan manusia, nak jaga harta manusia. Apa lagi Nak jaga akal manusia. 5 ni. 5 ni dah. Bila orang itu Islam, 5 benda ni Tuhan jamin nak jaga. Bila Tuhan jamin nak jaga, maka dia akan buat undang-undang supaya orang lain tak boleh kacau. Tak boleh kacau siapa dia? Tak boleh kacau hamba dia Islam. Ada. Sebab tu ada undang-undang zina, supaya anak orang Islam tidak dizinai oleh orang lain. Kita tak zina anak orang sebab kita betul si orang zina anak kita dah. Jadi jaga. Ada undang-undang mencuri supaya harta kita selamat. Supaya harta orang lain pun kita tidak curi kat sini. Maka harta orang lain pun selamat. Supaya akal tu selamat. Tak boleh minum arak. Ada hukum yang minum arak sebab nak jaga akal manusia ni supaya waras, supaya boleh memikir sebagaimana yang sepatutnya. Jadi jaga nyawa. Tak boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang, bunuh balik. Semua tu adalah kepentingan manusiawi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai asas kehidupan manusia di bumi, supaya manusia aman damai hidup di bumi Allah Ta'ala semata. Jangan kiranya sebelum mereka aman damai hidup di akhirat, dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkekalan selama-lamanya. Kau kita ni, kau kita lah, kau manusia ni berasa lama hidup atas dunia ni. Banyak ke 70 tahun dah rakyat Malaysia ni. Kata dengan orang kaji, buat kaji purata umur rakyat Malaysia ni 74 tahun. 72 bagi orang lelaki, 76 bagi orang perempuan. Purata dia 74 tahun. Tinggi tu. Ada. Lepas tu nak banding dengan dalam kubur. Cuba kita tengok kubur tu. Tak kira mati mari dulu belakang. Hak kita belum beranak ada dah kubur situ. Kalau kubur lama lah, kalau kubur baru tak masuklah orang rakyat ni. Kalau kita pergi Mekah, kalau kita pergi Madinah, Mekah kubur Ma'la, Madinah kubur Baqi'. Sana tu kita tak ada, tok kita tak ada, tok kepada tok kita tak ada, dia ada dah kubur. Maknanya hidup dalam kubur lagi lama ke atas dunia lagi lama? Cuba kita memikir ramai-ramai dah. Kalau hidup dalam kubur lagi lama daripada orang kita duduk atas dunia ni, tak ada sikit rabuk lah faedah kalau kita nak kira aku ni nak buat nyanyi kat orang, aku ni nak khianat kat orang. Sebab sebelum akhirat tu kubur tu, alam barzah tu pun seksa banyak dah tu kalau jahat. Kalau orang tak molek tu kena seksa dah tu. Kalau orang sepo kita insya-Allah ahli masjid, ahli Quran, ahli ibadah ni, nikmat tu ada dah tu. Lama dah. Pas nak nikmat dalam kubur tak payah kecoh. Kau mana? Lah ni nak makan, orang kata geruk ke. Tak geruk tak boleh makan. Pada dalam kubur. Siapa dia geruknya dalam kubur? Kalau geruk kubur tu geruk kita pun lari. Parok kau dalam masa kita kerja 50 tahun nak tipu orang, kemudian kita nak makan hasil dalam kubur tu beribu-ribu tahun.
Benda ni lah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran supaya kita mikir. Turunkan hukum hakim supaya kita buat alat mikir. Aku ni tak ada pedah lah kalau duduk lawan Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup aku di dunia ni, kerana mati je aku akan dapat lihat dulu hasil dia tu, sama ada azab, na'udzubillah, ataupun nikmat. Itu alhamdulillah, insya-Allah kita semua akan dapati. Ada. Jadi kita akan bincang sikit sebab turunnya surah ni. Dia Quran ni dia panggil asbabun nuzul. Ini istilah dia. Jadi asbabun nuzul ataupun sebab turunnya surah ni, di awal kedatangan kaum muhajirin orang Mekah di Madinah ni, mereka hadir dalam serba kekurangan, dhaif. Tak, tiada harta dan juga tidak ada kemewahan yang dibawa. Tak. Sedangkan pada masa itu, sedangkan pada masa sampainya Nabi Muhammad dan para sahabat kaum muhajirin di Madinah ni, Madinah tidak Islam. Madinah Islam dah, tapi tidak semua lagi. Jadi menyebabkan di Madinah tu masih lagi terdapat ramai, penting ni, ramai wanita-wanita yang kerja dia memuaskan hawa nafsu lelaki. Jadi ini adalah budaya orang Arab, budaya songsang orang Arab jahiliyah, budaya yang tidak berperi kemanusiaan. Suruh anak tino melacukan diri. Tak benar ada ni. Jadi di Madinah pada masa itu ada terdapat 9 orang wanita yang terkenal dengan comelnya, dan dia kerja sebagai pelacur. Demo ni dah ni. Mari dalam keadaan sebuah kekurangan. Pas tengok demo tu pun kerja sebagai pelacur, jadi berasa dalam hati tu dia berasa kesian. Muka sahabat ni Islam dah ni. Dia rasa siannya kerja lagu tu, kata dia. Kau Ansar tu tahu ada bini, tapi dia nampak ni ada dalam kalangan sahabat-sahabat ni, dia nampak siannya kepada orang zina ni. Nak buat bini nak buat bini. Tengok mulianya hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi royak ke Nabi. Dak royak ke Nabi, hamba ni kena kepada ni nabisnya. Sehinggalah Allah Taala turunkan wahyu surah An-Nur ni, menceritakan tentang keburukan perbuatan zina, sehingga orang berzina ni tak layak menikah kecuali dengan hak berzina yang dengan sama-sama penzina. Bagi orang hak tidak berzina, dia tak layak nak menikah dengan orang berzina. Sebab tu ada hukum hakim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ada. Jadi itu asal usul turunnya ayat ni, maknanya nak menerangkan tentang maruah ataupun kedudukan ataupun kemuliaan sebuah rumah tangga Islam yang perlu diasaskan di atas dasar takwa dan iman. Bukan ambil orang yang sebarangan, ambil orang suci bersih, ambil orang yang maknanya yang tidak, bukan orang berzina, bukan orang cemar kotor, bukan. Bukan kita nak bercakap pasal orang berzina tu dia, kalau dia mengisah maknanya dia masih lagi kotor. Tidak. Kalau dia bertaubat mengisah, mungkin Allah Ta'ala terimalah taubat dia dengan menjalani hukuman-hukuman dan sebagainya yang diperlukan semasa hidup di dunia, ikut syariat lah. Cumanya martabat orang Islam yang jaga kehormatan dia ni, melalui surah ni Allah Ta'ala jelaskan martabat mereka, maruah mereka terlalu tinggi sehingga mereka tidak dibenarkan langsung untuk mengahwini orang-orang yang telah dinodai dengan perbuatan zina. Perbuatan zina. InsyaAllah agak menarik kalau kita dapat kongsi ayat-ayat dalam surah ni pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Habis berkenaan dengan mukaddimah surah An-Nur. Ada masa lagi sikit. Lebih dah lepas malam ini lagi. Jadi kita nak baca ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Pada dah. So ayat dah. Jadi Allah berfirman, kita rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ayat yang pertama ini maksudnya kira-kira suratun anzalnaha. Inilah satu surah. Suratun
Ai kata dengan Imam At-Tabari, ai hadhihi surah. Surah ni. Surah mana? Surah ni kan? Surah An-Nur ni. Inilah suatu surah anzalnaha yang kami turunkan, wa faradnaha dan kami wajibkan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya, pada surah ini, ayat-ayat ayatin bayyinat, ayat-ayat keterangan yang nyata, la'allakum, mudah-mudahan supaya kamu tadhakkarun, beringat-ingat. Beringat-ingat. Jadi ulama membahagikan ayat ni kepada dua bahagian. Kita sebut dah tadi, surah ni surah Madaniyah. Surah diturunkan di Madinah. Bila turun di Madinah, akan mari dak tasawur dalam minda kita bahawa surah ini banyak memperkatakan aspek hukum hakam. Moga akidah kemahadah. Kerana di Mekah ni Nabi Muhammad telah maknanya banyak ayat-ayat yang diturunkan di Mekah membicarakan tentang aspek akidah. Tetapi dalam ayat pertama ni disebut mula-mula tu aspek Tuhan kata aku turun ayat ni, surah ni, di samping ada hukum hakam terdapat padanya, wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan juga tanda-tanda keterangan yang nyata. Jadi hak ni tanda-tanda keterangan yang nyata di hukum hakam. Hak ni keterangan yang nyata, ayatin bayyinati, ayatin bayyinatin tu ulama tafsir dia adalah aspek akidah balik semula. Maknanya walaupun penekanan dalam surah ni akan menekankan aspek syariat, aspek hukum hakam, aspek perundangan, tapi ada juga aspek-aspek akidah diselit dalam surah tersebut. Maknanya aspek pengukuhan kepada akidah. Sebab apa? Sebab hukum hakam ni kalau Tuhan berkecek kepada orang yang tak ada akidah, dia tak terima. Tapi moga nak terima gua bagi lawan nafsu lakon ni. Nak kau tino orang ambil orang bagi nafsu suka belakang ni. Jadi kalau tidak ada akidah tentang azab kubur, tentang kekuasaan Allah, tentang syurga neraka Allah sediakan, kalau tak kemah akidah tu, tak jejak ni. Jadi walaupun katanya ayat-ayat berkenaan dengan aspek akidah tu banyak diturunkan di Mekah, dalam ayat dalam surah ni pun juga diturunkan aspek-aspek akidah sebagai maknanya pengukuhan kepada aspek-aspek maknanya perkara-perkara hukum hakam yang Tuhan turun. Di akhir-akhir itu maknanya di sampai-sampai Tuhan cerita pasal hukum hakam, Tuhan relate kecap putih tu. Ada. Tuhan kaitkan ayat tu dengan akidah, aspek ketuhanan, aspek kepercayaan kepada hari akhirat, supaya apa? Supaya akidah ketuhanan, kepercayaan kita ni sentiasa maknanya duduk lelak menerangi hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, baru dia jejak. Apa kena menikah ni? Sebab Tuhan suruh menikah. Apa tak boleh curi ni? Sebab Tuhan larang curi. Siapa dia Tuhan? Dia mari alam akhirat. Kalau curi, gapo dia akan balasan? Dunia balasan. Tak balas dunia, balas akhirat balas. Macam-macam. Dia akan oleh dia akan bercampur di antara satu sama lain Tuhan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya campur sekali supaya di samping menerangkan aspek syariat, aspek hukum hakam, tidak ditinggalkan aspek akidah. Kami wajibkan hukum-hukumnya. Jadi surah ini adalah satu surah yang kami turunkan, anzalna. Wa faradna, dan kami tetapkan hukum hakam. Kami nak cerita tentang hukum hakam, tentang undang-undang, gapo dia demo boleh buat, gapo dia demo tak boleh buat. Ada. Dan hukum ni merupakan hukum hak Allah. Hukum ni bukan demo boleh pilih, bukan hak demo. Bukan serupa demo beli mutu demo. Nak buh minyak kau tak sibuk minyak ikut demo. Cumanya kalau tak buh minyak kan tak ada minyak, tak ada jalan tu jelah. Ada tak? Rumah tangga demo nak menanuk kau, nak makan roti kau ikut demo. Tapi hukum hak Tuhan bui ni, contohnya aspek perkahwinan, aspek nafkah, aspek bersumpah dan sebagainya ni, ini merupakan hak Allah. Nak kau tak sih kau kena nak. Kalau Tuhan kata kalau kamu nak bersama dengan perempuan, kena menikah. Nak menikah, kau tak sih menikah, memang kena menikah. Sebab itu hak Allah, bukan pilihan kita.
Pilihan kita, kata mana kita nak menikah tu pilihan kita. Pilihan mak kita, setuju dua keluarga. Tapi boleh pilih gitu ambil pergi hotel gitu tak boleh. Kena menjalani hak Allah. Gapo dia? Kena ada akad nikah. Kena wali dia izin. Kena maknanya ada ijab kabul. Tu ada undang-undang dia. Kalau Tuhan kata mu kena akad. Aku terima nikahnya tu, kita kena kata aku terima nikahnya. Mu kena ada saksi, Wali dia kena wali. Tak boleh langgar. Dah. Sebab tu dia panggil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak orang tina comel, nampak orang tina maknanya berjuruh, kita pergi tuduh dia berzina. Ada hak Allah, langgar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tuduh, dia kena ada hukumnya dia. Suami balik di rumah tengok ada jantan lain atas katil dalam bilik dia dengan bini dia. Nuak guan. Saksi tak ada. CCTV tak pasal. Tu pergi ngadu ke mahkamah kata kuasa. Kamu ni tuduh kau apa kau? Ada hukumnya dia. Bersumpah dan sebagainya. Suami kena bersumpah 4 kali. Kemudian sumpah anak dia panggil. Ini semua kita akan jelaskan. Lepas ni insya-Allah. Ada. Itu semua tu hak siapa dia tu? Hak tok lelaki kah? Tidak, hak Allah. Kalau tok lelaki susuk, dia namanya ada hukum lain. Dayus lah, derhaka kepada Allah sebab hak Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ada isteri yang tidak jujur dengan suami. Kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinatin. Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata. Ini adalah persoalan akidah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. At-Tabari, guru kita dalam kitab tafsirnya ini menyebut bahawa ayat-ayat ini memberitahu tentang kepentingan berfikir. La'allakum tadhakkarun. La'allakum ni mudah-mudahan. Tadhakkarun, kamu terfikir, kamu teringat. Kamu akan teringat pasal gapo ni. Hukum ni Tuhan tahu waktu pun tak tahu lagi. Kalau teringat pasal hukumnya, tak teringat. Kalau hukumnya ni pula, undang-undang ni pula, kalau undang-undang zaman Nabi Musa terpakai pada zaman Nabi Musa aja. Kalau undang-undang ni kau kahwin zaman Nabi Isa terpakai pada zaman Nabi Isa aja. Kalau undang-undang makan minum halal haram pada zaman Nabi Adam terpakai zaman Nabi Adam aja. Teringat gapo dia. Jadi sebab itulah Imam Tabari kata, hak ni bahagian yang kedua ni ingat pasal akidah, pasal konsep ketuhanan, pasal kepercayaan manusia kepada adanya hari kebangkitan, adanya syurga neraka, adanya dosa pahala ni, ingat ni. Jadi Allah Taala nak hubungkan hukum akhirat dia ni dengan kepercayaan kita kepada dosa pahala, kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, kepada balasan Allah berbentuk syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa teringat? Sebab semua nabi-nabi dia berkecek hatullah. Nabi ada dia berkecek pasal tu hasa tu ya. Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi kalau kecek pak tu hasa ya tak bila 2 3. Tak ada nabi kata Tuhan kita 3, ambo juga Tuhan tak ada. Orang reka ya. Tuhan 2 3 patut sandar ke nabi kata. Dengan nabi-nabi pun jadi Tuhan juga. Tak kena. Semua nabi-nabi dia berdakwah mengajak manusia beriman kepada hanya satu Tuhan. Itu aspek akidah. Semua nabi-nabi duk kempen, duk ajak manusia beriman adanya hari pembalasan. Hidup dunia ni ada dosa, ada pahala, yang mana balik akhirat Tuhan akan timbang dosa pahala ni. Kalau banyak dosa dalam neraka lah. Kalau banyak pahala insya-Allah dalam syurga lah. Tapi kalau orang itu syirik, tak beriman langsung, tidak ada pahala langsung di atas dunia ni, sebab dia tidak ada akidah, tak betul syirik kepada Allah Taala. Hak ni dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik akhirat kekal selama-lamanya dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Rugi. Buat baik tu tapi oleh kerana tidak Islam, maka Allah Taala tidak terima. Walaupun banyak kebaikan. Jadi ini adalah ketentuan aspek akidah yang mana disebut oleh semua nabi-nabi. Sebab tu Tuhan kata, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu teringat. Teringat apa dia? Teringat nabi ni sebut benda tu juga, nabi ni sebut benda tu juga, Nabi Musa sebut benda tu juga, Nabi Isa sebut benda tu juga. Jadi kesimpulannya, jadi pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan Quran ataupun surah An-Nur ini diturunkan kepada kita, yang mana Allah Ta'ala akan menetapkan beberapa perkara yang menjadi hukum hakam dalam agama kita ini.
Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala peringat kepada kita bahawasanya kepentingan akidah, kepentingan kita ini memiliki pegangan hidup yang jelas, yang tidak maknanya zon, tidak syok. Kita tak boleh nak aspek akidah ni, kita tak boleh nak main ragu-ragu, nak main ikut-ikut orang, tak boleh. Kita kena belajar mengerti aspek akidah ni, barulah semua benda hak Tuhan wajib pada kita, sama ada ibadah khusus, ibadah umum, sama ada ibadah kita berkaitan dengan pribadi kita ataupun berkaitan dengan rumah tangga kita ataupun berkaitan dengan masyarakat kita, ke negara kita, mudah kita terima sebab akidah kita tu kuat. Tapi kalau akidah kita terumbang-ambing, orang tanya, "Demo percaya ke Tuhan?" Percaya. Macam mana dia percaya ke Tuhan? Tuhan tu ada ke tak? Ada. Mana tahu ada. Orang kata berlaku ada. Tak kemah, tak kemah. Orang kata ada, kawan kata ada juga. Tak boleh. Tak kemah. Dia kena tahu ngak dalil, kena memikir. Kalau boleh belajar sifat pula. Ketuhanan, aspek ketuhanan, sama nak mengaji dengan sifat 20 dan sebagainya pun tidak ada masalah. Yang penting kita kena mengerti Allah Taala. Tahu mengerti di mana kita nak tuju ni, nak balik akhirat dan sebagainya. Dosa pahala, malaikat, kitab dan sebagainya ni. Bila aspek akidah tu kukuh, jadi mudahlah kita taat kepada peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Mungkin kita percaya kepada Quran. Percaya kepada Quran itu rukun iman. Bila rukun iman, aspek akidah. Jadi itu sajalah, insya-Allah kita sambung dengan pula ayat yang kedua. Wallahu ta'ala alam wa ilmu wa tam.